kita tanak ikan tilapia dekat kawasan rumahan. Jadi ruang yang kita ada ni memang tak banyak mana pun, hanya shop-shop sendiri saja, tapi kita gunakan sepenuhnya, kita akan dapat juga manfaat. Okay, video kali ni saya nak kongsi juga. Okay, saya duduk atas satu kok semen. Kok semen ni ada anak benih ikan tilapia, tapi saiz dah banyak campur-campur. Ada juga anak benih yang daripada beberapa bulan tu, ada yang baru saja dalam beberapa minggu, memang kecil sangat lah, ataupun ada juga yang dah besar melebihi dah 3 inci tu. Sebenarnya kita kena buat grade size, ataupun kita kena buat ubahlah, kita letakkan yang saiz yang besar, kita letak dengan yang besar, yang kecil kita letak yang kecil. Yang kecil dengan besar ni kalau kita campur sekali, lepas tu kita bagi makan, sebenarnya dia tak berapa cantik. Yang besar ni akan sapu dulu makanan ni, yang besar tu saya akan transfer masuk ke dalam kok yang nombor 4 sana. Video yang lepas tu untuk induk masih ada lagi dalam ni 5 ekor, ada tanda-tanda positif menunjukkan ya untuk buat pembenihan tu makin dekat lah, kita akan berjaya mendapat pembenihan. Walaupun kok-kok yang kecil ni lah, pengalaman saya ni hanya share yang sebaringkas saja, taklah advance yang sampai tinggi, ilmu yang tinggi-tinggi, tak ada. Sebenarnya hasil daripada pengalaman saya ni, kita sebenarnya kita nak ikan kita hidup saja. Saya share apa yang perlu untuk kawan-kawan dekat luar sana. Kalau ada komen ataupun sebarang idea, boleh tulis dekat ruangan komen di bawah tu, kita belajar sama-sama. Kok semen ni saya akan buang ayak dulu agak sikit lah, boleh senang nak saup ikan yang besar-besar tu, yang ada 3 inci dah dalam ni. Jadi saya akan transfer dalam kok sana. Ini aktiviti saya lah pada hari ni, saya boleh kongsi juga dalam video ni. Okey, sebelum saya nak buang ayak dalam kok semen ni, nak ambil yang besar-besar tu, saya bagi makan sikit. Saya boleh tunjuk lah saiz yang bercampur-campur dalam ni. Ada juga yang saiz dah lebih daripada 3 inci pun dah ada ni dalam ni. Nampak yang kecil-kecil pun banyak juga. Jadi saya kena buat pengasingan lah. Kalau kata masalah bagi makan ni, dia akan timbul masalah juga. Jadi yang kecil-kecil ni, dia akan jadi ketinggalan, dan lama-lama dia akan jadi terbantut lah. Jadi kalau kita buat pemindahan ni, buat pengasingan ataupun grade size ni, saiz dia akan kembali pulih lah. Okey, sebelum tu macam biasalah, kena buang ayak dulu sikit, senang sikit nak ambil ni. Okey, kat ujung ni saya pakai filter yang macam ni, ada yang saya kongsi dalam video tu. Okay, saya akan buang ayak dulu, lebih kurang sampai lebih mudah lah kalau kita saya nak ambil ni. Senang sikit nak saup anak-anak ikan yang besar tu, saya akan transferkan masuk sana dulu. Okey, ayak pun dah keluar dah melalui pipe tu yang saya buat tu. Okey, sementara tu oksigen ni saya akan stop dulu dekat dia punya valve ni. Stop dulu. Dan kalau kita tengok dalam ni, memang saya tak gunakan filter. Kalau kita buat filter dulu, memang saya gunakan tiap-tiap kok ni saya pakai filter. Tapi sekarang ni filter ni saya akan gunakan pada keadaan yang tertentu saja. Kalau perlu sangat, saya akan menggunakan filter lah. Macam korang tengok dalam filter yang saya buat tu hanya ringkas saja. Tapi sekarang ni okey, memang untuk anak benih ni dan untuk induk ni pun saya tak pakai filter juga. Tengok kualiti ayak boleh juga. Sebenarnya kita boleh jaga daripada segi pemakanan kita tu, pemakanan ikan. Kita jaga, kita kontrol, bagi cantik-cantik, jangan terlalu macam orang kata apa, overfeeding. Bila overfeeding ni, dia akan mendatangkan banyak masalah daripada segi amonia, dan juga ayak ni cepat kotor. Kita kena jaga. Okey, dah tengok ayak dah tenang dah, saya akan sedut lah kotor-kotor yang ada dekat dasar kok semen. Okey, ayak dalam kok semen ni sebenarnya banyak juga, sebab senang sikit saya nak ambil. Sebab ikan tilapia ni dia jenis agresif, susah juga. Lagipun saya punya saup ikan tu pun kecil saja, jadi susah. Buang banyak sikit sebab dah lama dah tak salin ayak dalam kok semen ni. Tapi ayak, kualiti ayak kalau korang tengok, memang kalau korang tengok partikel-partikel yang berdasing di dalam ayak ni ataupun daripada pemakanan mereka tu, nampak kurang kan. Jadi ayak ni kualiti dia masih elok lagi lah. Okey, saya akan buang lagi sikit. Dah nampak dah, ada yang besar-besar tu, ada banyak juga dalam beberapa ekor. Yang tu yang saya kena pindahkan tu. Jadi yang kecil-kecil ni akan stay lagi dalam ni. Senang sikit nak besar, senang nak monitor. Yang besar sama besar, yang kecil sama kecil. Okey, saya rasa boleh ikut macam ni. Saya akan stop dulu ayak ni. Okay, saya akan mula ambil untuk buat pilihan ni. Saya akan letak dalam bekas ni, bekas yang kecil ni. Nanti pun tengok, boleh lah, cukup. Okey, kalau tengok, saya ambil yang besar-besar ni. Okey, dia macam ni. Ini besar ni, saiz 3 inci. Okey. Okey.
Bisa. Macam ni pun boleh juga. Ni pun boleh. 2 inci lebih. Okey, ni pun boleh. Okey. Ikan gemuk-gemuk. Tengok ikan gemuk-gemuk dia makan. Perut semua kenyang-kenyang. Macam ni pun boleh ni. Sebab kalau boleh nak tinggal dalam ni untuk benih yang kecil-kecil saja. Untuk saiz yang macam ni boleh tinggal lagi. Macam ni pun boleh je. Kalau saiz yang macam ni mungkin lebih kurang dalam beberapa minggu lagi saya akan ambil pula untuk buat macam ni juga. Buat crate saiz. Okay, macam ni boleh ambil dah. Oh Allah, jatuh pula. Okey, macam ni pun boleh. Ini dah boleh nampak lah. Yang ni dia akan jadi betina sebab saiz dia nampak macam bulat sikit. Kita dah boleh agak dah walaupun saiz yang besar-besar macam ni. Okey, rasanya dah habis dah. Dalam ni ada yang saiz besar-besar tu. Okey, cuma hanya saiz yang lebih kurang macam ni saja. Kalau ikut saiz yang macam ni, saya boleh tunjukkan okay, berapa inci. Nanti saya akan pembaris. Saya boleh share juga berapa inci saiz yang saya pegang ni. Okey, saiz yang saya pegang ni, tengok. Okey, lebih kurang 2 inci. Dah 2 inci setengah dah. Saiz yang macam ni. Nampak? 2 inci setengah. Saiz yang macam ni. Jadi saiz yang macam ni saya masih tinggal lagi dalam ni. Dan juga ada juga yang masih kecil-kecil lagi tu. Yang lebih kurang dalam 1 inci tu. Akan stay lagi dalam ni. Saya akan tunjuk saiz yang saya ambil tadi tu. Semua duduk dalam ni. Ada banyak juga. Saiz yang saya ambil ni. Lebih kurang dalam. Saya pun tak pasti juga. Banyak dalam ni. Okey, ni saiz. Antara saiz yang saya ambil. Okey, yang saiz yang macam ni saya akan lepaskan dalam kolam asing. Jadi boleh buat ternakan. Jadi dia cepat besar ni. Okey, saiz macam ni dah ada yang 3 inci lebih wadah. Semuanya saiz yang gemuk-gemuk. Okey, sonok pula tilapia ni. Satu dia cepat besar. Dan satu lagi kita boleh buat pemakanan lah. Boleh jimat duit. Itu alasan yang saya boleh bagi lah. Okey, jom saya nak lepaskan. Okey, dalam kolam ni ada juga yang saiz yang besar-besar tu. Saya akan lepaskan dalam ni. Semua masuk dalam ni. Jadi pembesaran dia akan lebih stabil lah. Jadi nak bagi makan pun senang juga. Saiz yang sederhana tu. Ikan yang saiz ni dah boleh makan. Okey. Ada lebih kurang 40 ekor dalam jangkaan saya tu. Dalam ni. Campur dengan ikan lama. Banyak. Nanti dia akan besar lagi. Dan pembesaran yang ni saya akan pilih lagi untuk dibuat induk. Yang macam saya kongsi dalam video yang lalu tu. Saya akan pilih buat induk. Cantik-cantik. Dan antara belen-belen tu yang cantik-cantik juga saya akan offer lah dalam Facebook saya, Tilapia Mini Farm, untuk buat jualan bakar-bakar induk saiz yang macam ni. Okey, kolam kok semen ni pun saya isi balik dengan air pipe tanpa anti klorin. Jadi waktu sekarang ni dah hampir waktu dah tengah hari. Jadi suhu air pipe ni dia akan suam-suam panas lagi. Jadi saya rasanya saya akan masuk dulu sedikit dan pada waktu petang nanti ataupun pada waktu malam saya akan tambah sehingga penuh lah tanpa anti klorin. Sebab suhu cuaca sekarang ni panas. Jadi air pipe yang
yang saya masukkan ni dia suam-suam panas, jadi tidak sesuai untuk ikan ni. Lagipun ikan yang dalam ni adalah daripada kategori yang korang tengok tadi lah, ikan kecil-kecil lagi. Jadi selesailah saya punya proses untuk buat grade size ni. Kalau kata korang ada juga size-size yang macam ni, boleh buat macam ni lah. Ada lagi kolam, okey, tambah lagi kolam, buat grade size. Lagi banyak kolam, lagi boleh banyak buat grade size. Jadi lebih mudah untuk kita cara kita ternakkan secara kecil-kecilan kat kawasan perumahan ni. Jadi kalau kita untuk dibanggakan apa yang kita buat ni, sebenarnya tak ke mana pun usaha kita ni, tapi sedikit ada juga manfaat dia, tak salah asalkan kita buat benda ni dengan bersungguh-sungguh. Okey, semua kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum, salam sejahtera.